is an ocean. Kisah Nabi yang paling panjang dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Of course tak boleh cerita malam ni, it won't do justice. Tapi ada satu elemen waktu Nabi Musa lari lepas tumbuk seorang Bani Israel tu, ditumbuk orang daripada orang-orang Firaun, dia mati. Waktu Nabi Musa lari sampai ke Madian, dia jumpa dengan dua orang perempuan kan. Perempuan tu balik, dia tolong anak perempuan ni untuk bagi minum kambing. Dia balik, even conversation yang berlaku dua orang perempuan ni dengan ayah dia yang sudah tua pun Allah rakamkan dengan qalat ihdahuma ya abati, wahai ayahku yang kami sayangi dan kasihi. Yang mana ayah dia boleh faham signal anak perempuan dia yang sebenarnya anak perempuan ni nak beritahu aku berkenan dengan Musa ni, dia nak berkahwin dengan Nabi Musa. Tapi dia bagi tahu dekat ayah dia, qalat ihdahuma ya abati istajirhu, ya wahai ayahku yang aku sayang dan aku hormat, ambil dia bekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang baik, paling baik untuk diambil bekerja adalah yang qawi, yang kuat dan juga amanah. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang seterusnya, apa yang lelaki tua ini, ada sebagian riwayat sebut Nabi Shu'aib tawarkan kepada Nabi Musa adalah, kau kena kahwin dengan anakku. Which is sebenarnya as a response, ayah tu begitu memahami semua kod dan signal yang anak perempuan dia bagi. That close relationship. Hari ni kita tengok research tunjuk anak-anak perempuan, gadis-gadis yang relationship dengan ayah dia very bad, lebih prone to have early puberty dan juga premarital sexual intercourse. So ramai, Ana dulu pengalaman buat research berkenaan dengan child marriage di Malaysia. So I read through 2,000 over files perkahwinan bawah umur di beberapa negeri. Kebanyakannya yang even report UNICEF tu pun kita conclude adalah lack of parenting, bila watak ayah terutamanya tidak ada. Anak-anak perempuan ni dia diperlukan assurance, dia perlukan someone yang bagi tahu benda-benda yang convincing dan yang serve the self esteem dia. Tapi bila dia tak dapat, budak lelaki ni simple je nak perdaya gadis-gadis ni. So watak ayah ni bukan hanya penting dalam konteks anak lelaki, anak perempuan juga bergantung banyak kepada watak ayah ni. Even Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok popular naratif ni, apabila Fatimah binti Muhammad masuk ke dalam bilik Nabi yang sedang baring, sedang duduk, Nabi akan bangun dan Nabi akan betulkan duduk dia, Nabi akan persilakan Fatimah binti Muhammad duduk. Kalau kita berhenti sekejap, kita fikir, kenapa Nabi nak kena buat macam tu? Anak perempuan dia, macam kita dengan anak perempuan kita, just maybe kita layan macam biasa tak? Nabi hormat, Nabi sentiasa memuliakan supaya dia rasa disayangi, dihormati, dikasihi, diangkat tinggi. Dan kadang-kadang Ustaz, bila kita melayan anak perempuan ni seperti kita layan anak lelaki. Anak-anak banyak muhasabah lah. Dia anak-anak ada two boys and one daughter kan. So anak perempuan ni macam anak cerita dengan Dr. Abdul Rahman, kita melayan anak perempuan ni sangat-sangat memerlukan kesabaran. Dan no wonder lah Rasulullah bagi hadis tu kan, yang ada 3 anak perempuan akan dikurniakan syurga bila melayannya dengan sabar kan. 1, 2. So yang pentingnya bila melayan anak perempuan ni, dia tak sama melayan anak lelaki. Dan memerlukan macam Nabi tunjukkan contoh tu, sehingga ke tahap Nabi bangun dan mempersilakan duduk kan. It's something yang kita kena take seriously lah buat melayan anak perempuan ni. Even ada buku yang ditulis bagaimana interaksi dengan boys, macam mana interaction dengan girls. I mean, dia tak boleh simply mixed up together kan. Ada kaedah dia, ada cara dia. So even dalam prophets punya conversation dengan anak-anak tu, kita akan belajar macam mana how beautiful dia punya communication tu lah. So most of the stories yang macam kita sebut tadi, yes, of course kita tak sempat go through deep everything, tapi kita boleh lihat bagaimana sentiasa diikat dengan perkataan yang menunjukkan rapatnya mereka, kasih sayangnya, being present tu ada. Even tadi bila Qayyum tanya tentang Nabi Ibrahim lama tak ada kan. Even itu antara benda yang tengah research lagi, nak faham macam mana Nabi Ibrahim being away. Sebab nanti dalam Sahih Bukhari kita akan jumpa satu kisah Nabi Ibrahim balik ke Mekah, tapi dia tak jumpa Nabi Ismail. Dia jumpa dengan isteri Nabi Ismail yang kuat komplain, beritahu makanan tak cukup, hidup susah. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan satu pesan je dekat isteri Nabi Ismail tu, bagi tahu dekat Ismail nanti bila dia balik ada orang datang dan pesan
ganti pintu rumah. Very abstract punya word. So bila Nabi Ismail dapat tahu message tu, dia beritahu, oh yang datang tu ayah aku dan dia minta aku ceraikan kau. Dan itu pun sebenarnya story yang very deep, kita kena study, sebab dia bukan just diceraikan and that's it, move on, kahwin next. Kita tak tahu what kind of struggle yang Nabi Ismail went through with the first marriage tu, yang dia maybe perlukan assurance daripada bapak dia perlukan support even at that age, and bapak dia provide that support. Dan ramai hari ni young couples yang go through, ada orang yang diuji dengan perkahwinan mereka, watak ayah dan watak ibu sangat memainkan peranan as a support system. Ada orang yang go through abuse, ada orang yang go through whatever problem yang pelbagai ni. So being a father, specifically sebab fatherhood punya, basically kita sign up for a lifetime job lah. It's a kind of job kan. So there is no turning back. Once a baby born dan binkan kepada kita atau bintikan kepada kita, we will be in charge. So qawwam itu akan wujud sampailah kita meninggal lah. So even there is a saying kan, for your dad and for your mom, you are always their baby lah. So nanti kita akan lihat pula reverse, bagaimana betapa dahsyatnya Allah SWT bila sebut tentang menghormati ibu dan ayah ni, diletakkan betul-betul selepas tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illah wa bil walidaini ihsan. As if ranking dia tu after ketaatan kepada Allah dan Rasul, next is your parents. Dan ada deep punya elaboration tentang apa parables yang Allah guna bila menggambarkan kenapa Allah sebut rendahkan sayap, kenapa Allah kata jangan ungkapkan walaupun uff. Itu semua ada discussion yang detail. So itu semua kita akan study daripada stories ni lah. Daripada stories ini. So mungkin itulah kot, saya pun dah rasa macam dah banyak sangat here and there. Tapi if I can conclude with this one, tadi I told you about the child marriage thing, betul? That was the impact yang kita nampak from the ground. Another one is hari tu ada beberapa kali diberikan peluang berceramah dekat remaja-remaja yang berkonflik dengan undang-undang, ataupun istilah orang awam biasanya sebut juvenile lah. Diorang ni masuk penjara, sekolah penjara. So bila duduk dengan diorang ni, diorang keluar ni, diorang susah nak dapat kerja dan sebagainya. So kita ada session dengan diorang. Bila kita tanya, antara benda yang nampak tema yang konsisten adalah mereka ada sisi sama ada ayah mereka tidak wujud dalam hidup mereka, ataupun ada ayah tapi tidak ada bonding dengan ayah. Watak ayah tu tidak wujud. So itu menyebabkan mereka lebih berisiko untuk menjadi penjenayah, lebih berisiko untuk masuk penjara, dan juga mengambil dadah, terlibat dengan seks sebelum nikah dan sebagainya. So watak ayah tu sangat penting. Cuma ada juga tanya dekat Akif tadi, maksudnya betul lah, ada orang yang ayah dia tak ada kan, sama ada ayah dia meninggal atau ayah dia memang nature kerja di askar ke, ataupun angkasawan ke, duduk kat bulan ke kan. So adakah watak itu boleh diganti? Ya, dalam banyak story kita tengok Nabi Musa misalnya, dia watak ayahnya tidak ada dalam Quran. Malah watak ayah yang ada adalah Fir'aun. Fir'aun telah bapa angkat Nabi Musa. Nabi Muhammad sendiri SAW, sewaktu pada usia kandungan 2 bulan, ayahnya sudah meninggal dunia. Tapi watak ayah tu sentiasa wujud. Sebab tu awal-awal dulu masa Arba Foundation ni nak bergerak, antara idea yang penting kita orang fikir waktu tu adalah macam mana kita nak redesign balik cara kita menjaga anak yatim. Sebab anak-anak yatim yang duduk di pusat anak yatim ni, duduk in a dorm kind of setting, and then basically tak ada attachment dengan adult, tidak ada watak father dalam hidup tu, dia ada kesan yang sangat teruk. Ada banyak kajian-kajian yang dibuat even ada antara yang popular tu, kalau siapa yang study this area dia akan tahu, dia orang akan ambil sampel Romania ni waktu perang dulu, dia pada ketika itulah dia start orphanage ni. So budak-budak yang membesar di orphanage tanpa ada attachment kepada adults, dia ada banyak isu pada ketika dia mendewasa. Sebab tu Islam bila Nabi sebut kata orang yang menjaga anak yatim tu seperti ini, aku dengan dia rapat, kalau kita contextualize, dia bukan jaga letak dia orang di satu tempat kumpul ramai-ramai duduk dalam asrama tu. Dia jaga tu adalah dengan dijadikan anak angkat duduk dalam rumah. Dia dijaga dengan ada attachment, dengan ada komunikasi. Cuba bayangkan, kalau anak-anak kita perlukan komunikasi setiap hari-hari ni dengan kita bersembang, whatever benda-benda kecil,
Cuba bayangkan anak yatim yang duduk di dorm, hidup dia macam mechanical, dia ada schedule, ada jadual. ada jadual, and then kita tak boleh kan duduk macam tu. Kawan adalah tempat segala-galanya, we need an adults to be attached to.